Sekarang ni dia dah cari alternatif ni. Apa cara alternatif lain? Ada yang dah start untuk masak. Katanya okey, tapi tak sanggup lah nak makan. Kan? Tapi katanya okey. Katanya daging dia okey. Kalau katakan kita manual cuci aquarium, cuci kolam, rasanya semua orang tahu kita ada ikan bandar raya. Tapi selain daripada itu kita ada macam-macam. Kita ada autosynclus, kita ada SAE ataupun Siamese algae eater, kita ada udang, kita ada macam Amano shrimp ataupun Yamato shrimp. Adalah lupa dah kan. Tapi antara yang famous sekali adalah ikan bandar raya ataupun pleko. Tapi dia ada sensitive issue sikit dekat sini lah. Sebab kalau kita cerita pasal kolektor, macam contohlah kolektor pokok ada pokok banyak-banyak. Tapi ikan pun sama juga. Ikan ada kolektor dia juga. Sebagai contoh pleko pun ada kolektor. Ada banyak jenis pleko. Tapi the thing is, apa yang terjadi sekarang ni, kalau kita nak cakap ni pun, kita bukan fasa untuk menyelamatkan apa. Tak, benda ni dah out of control. So masalah dengan pleko ni adalah untuk owner-owner yang tidak bertanggungjawab. Dan bila dia macam contoh dia ada tank kecil tapi nak pleko, kenapa? Orang cakap ikan bandar raya elok buang lumut. Memang ya, tapi masalah kalau tak dalam tank kecil, lepas tu dia jadi besar. So bila dah besar, kau pun tak tahu alamak nak buat apa ni. Okey, buang dalam sungai, buang dalam tasik dan sebagainya. So apa jadi dengan tasik kita sekarang? Apa jadi dengan kita punya sungai? Jahanam dah. Pleko ni, dia makan, mulut dia dekat bawah. So dekat dasar sungai ke apa, longkang kita ke apa, dia akan lalu, dia akan sapu semua benda. Termasuk telur-telur, anak-anak ikan-ikan yang lain. So what happen to ekosistem yang ada dalam sungai kita, yang ada dalam kita punya tasik-tasik ataupun kita punya longkang-longkang, hanyalah pleko, hanyalah ikan bandar raya. Benda ni ada beberapa orang dah isukan lah, ada beberapa orang dah buat video dan sebagainya. Setiap kali menjala ikan bandar raya. Sekarang ni dia dah cari alternatif ni. Apa cara alternatif lain? Ada yang dah start untuk masak. Katanya okey, tapi tak sanggup lah nak makan. Kan? Tapi katanya okey. Katanya daging dia okey. Ikan ni adalah jenis ikan yang invasif. So bermaksud, bila kita letak dalam satu ekosistem yang bukan sepatutnya ekosistem dia akan monopoli everything. So ini yang terjadi dekat Malaysia sekarang kalau kita nak cakap pasal pleko. Kalau kita bercakap dengan yang sudah terjadi, dia memang dah terjadi dan I have no idea macam mana nak betulkan. Tapi ada beberapa solusi untuk orang-orang awam kita, orang-orang yang rasa bertanggungjawab. Sebagai contoh, yang pertamanya dia makan. Kan, dia dah try untuk makan daging pleko tu, katanya okey, katanya sedap. Number 2, ada satu lagi industri ataupun ada satu lagi teknik yang orang baik adalah dia ambil, dia pancing semua ni, dia ambil telur ikan bandar raya ni dan dia jual kepada pemancing. Sebab apa? Katanya telur ikan pleko ni ramai ikan lain suka. Banyak ikan lain suka. So kalau katakan kita pakai telur ikan pleko tu kan, so senang nak tak kumpau, orang cakap. Faham lah orang mancing kan, dia tak kumpau. So industri tu nampak macam makin naik dan dia membantu jugalah untuk mengurangkan, walaupun dalam skala kecil tapi still ada orang yang membantu. So ingat, kita berbalik kepada menjaga aquarium. Untuk menjaga aquarium, ikan bandar raya membantu untuk ada kolam ikan yang masuk, ada pokok, ada ikan, semua ada pleko is a good idea. Tapi kau kena faham, jadilah orang yang bertanggungjawab. Kalau katakan nak membersihkan aquarium, elok sahaja beli. Pilih yang tak sampai besar macam ni. Ada sahaja pleko yang kecil-kecil. Tapi kalau katakan dah tak nak jaga, make sure kau masak. Contoh. Selain daripada pleko ataupun alternatif untuk pleko ataupun ikan bandar raya ni, dia ada beberapa yang lain. Sebagai contoh, snail. Kita ada macam-macam jenis snail, tapi kita kategorikan kepada satu nama tu nerite snail. Nerite, nerite snail. Nerite snail ada macam-macam. Kita ada military helmet snail lah, kita ada bumblebee snail, ada macam-macam. So kalau katakan kita nak cakap pasal udang, ada. Dia akan membersihkan aquarium. So dia akan ada lalu kat tepi-tepi aquarium kita. Kalau kita ada hiasan sebagai contoh aquascape dan kayu dan sebagainya, dia boleh untuk makan algi-algi tu. Tapi alternatif yang lain pun ada juga, sebagai contoh udang ataupun ikan SAE ataupun Siamese algae eater. Siamese algae eater ni kau kena faham juga. Setiap kali kau nak bola ikan, kau kena study dulu. Seriously kau kena study. Sebab apa? Mungkin yang kau tengok tu comel besar macam ni, tapi memanglah dia besar macam ni sebab setiap yang jual kat kedai tu adalah anak ikan. Ikan yang besar macam ni boleh jadi besar ni. Ya, ikan yang nampak macam okey besar ni, dia boleh jadi besar ni. So kau kena faham, ikan baung tu, ikan baung yang kau tengok kocik-kocik cantik, ekor merah lah. Memang cantik, warna merah dan sebagainya. Tapi kalau ikan baung tu masuk dalam sungai kita, memang dah masuk dah pun, habis. Kita punya udang-udang habis. Kita punya yang macam contoh, kita udang air tawar yang kita boleh ambil dekat sungai-sungai kita, sudah tak ada. Dan ada orang juga dah pernah tengok, ada orang dah belah dia punya badan dia dalam ikan baung ni, udang-udang kita.
So habis ekosistem kita. So kena faham, ingat dan ulang sekali lagi, bila kau boli ikan, bila kau nak boli ikan, make sure kau study dulu ikan ni boleh jadi besar mana. So kalau katakan ikan-ikan yang kita nak beli tu adakah sesuai dengan setup kita sekarang dan akan datang, macam tu.